Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 24 Ramadan 1444 bersamaan dengan 15 hari bulan 4 2023, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mursalat. Al-Mursalat, surah yang ke-77, akhir juzuk yang ke-29. Akhir juzuk 29. Kita akan mula daripada awal surah. InsyaAllah setakat yang diperuntukkan dalam kitab saya ni, dia tulis ayat 1 sehingga ayat 7. Ayat 1 sehingga ayat 7. Kemudian kita akan mula dengan muqaddimah, nama surah, Makki, Madani, kelebihan surah dan juga munasabah surah ini. Dia panggil munasabah, maknanya susunan surah ini, kenapa duduk di sini, kenapa, apa kaitan dengan surah yang sebelumnya. Surah yang sebelum kita ni, yang kita baru khatam, nama dia surah Al-Insan. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan ayat muka surat. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1334. Ayat dia 7. 7 ayat saja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. Sedap dia bunyi. Semua dia bunyi, dia bagi hatah belakang tu. Urfa, asfa, nasra, farqa, zikra. Itu bahasa Al-Quran, cukup mendalam dia punya susunan. Ayat dia pun kita dengar tak pernah puas, tak pernah jemu kita dengar Al-Quran. Cuma malah nak baca Quran, itu ada. Malah nak mengaji Quran, ada. Jadi kita lawan hawa nafsu kita. Malah nak mengaji Quran, tu kita lawan. Bulan Ramadan ni syahrul Quran. Kita baca boleh 2 juzuk satu hari, 3 juzuk, kalau boleh 5 juzuk. Terutama sekali akhir-akhir Ramadan ni. Jangan duduk malas, masa sudah tidak ada. Setiap hari berlalu. Lepas ni kita dengar takbir raya dah. Allahu Akbar. Khatam Quran ada lagi. Penat. Menyesal. Tak ada faedah. Menyesal apa sudah berlalu waktunya. Baik, para jemaah sekalian, kita masuk ke perbincangan muqaddimah surah Al-Mursalat. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Surah Al-Mursalat Makkiyatun, sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama kita, Makkiyatun. Mana surah ini diturunkan di Makkah. Mengandungi 50 ayat. Dia surah pendek-pendek, ayat dia 50. Sebab apa dinamakan Al-Mursalat? Al-Mursalat ni maknanya makhluk-makhluk
yang dihantarkan untuk melaksanakan tugas. Itu nama dia mursalat, maknanya utusan yang dihantar oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan tugas. Jadi dinamakan surah ini Al-Mursalat. Lesh? Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang tersebut, bahawa segala yang dijanjikannya tetap akan berlaku. Segala yang dijanjikannya tetap akan berlaku. Jadi tak boleh nak lari dari kitanya. Benda tu pasti akan berlaku. Itu dia panggil sababut tasmiyah. Sababut tasmiyah. Ada juga sebahagian ulama menamakan dia wal mursalati urfa. Dia cukup ayat wal mursalati urfa. Yang pentingnya naknya wal mursalat. Surah wal mursalat, kata Ibnu Ashur, wa summiyat fi ahadis sahabah. Pada zaman sahabat masyhur surah ini dengan nama wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Baiklah. Intisari kandungannya. Intisari kandungannya. Menegaskan bahawa apabila alam yang terbentang luas ini dihancurkan dan digantikan dengan alam baru, nama dia alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda kita punya alam ada 3. Yang pertama alam dunia, lah ni hak kita duduk sekarang ni. Bila mati dia panggil alam barzakh, makna alam dua pemisah. Bukan dunia, bukan akhirat. Duduk celah tu. Itu dia panggil alam barzakh, alam kubur. Boleh juga kita kata alam kubur. Kemudian bila berlakunya kiamat nanti, barulah timbul alam akhirat. Saya tambah ayat gurau ni. Tak boleh tulis pun tak apa. Sama kita ni timbul satu lagi, dia panggil alam maya. Lah ni kita duduk di alam maya ni. Tak, mengaji pokok alam maya. Apa benda apa alam maya berlaku. Tak tahu duduk mana tuan. Tapi muncul pada waktu dia. Itu dia panggil alam maya satu lagi. Baiklah. Yang penting bagi kitanya alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. 3. Dan rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya. Pada saat itu manusia akan menerima balasan masing-masing. Setiap kita akan menerima balasan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita daripada segala perkara yang tidak baik. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa dialah yang mengurniakan nikmat wujud kepada manusia dan bahawa dialah yang maha berkuasa. Maka dialah jua yang membangkitkan manusia hidup semula pada hari kiamat. Setelah sekaliannya dihimpunkan pada hari pembalasan itu, lalu ditegaskan kepada orang-orang yang engkar, inilah hari pemutus hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh itu, jika kamu mempunyai sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabku. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh diberikan sebaik-baik balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita termasuk di kalangan orang yang tersebut. Allahu Akbar. Allahumma amin. Baik, kita berpindah kepada fadailus surah wa khasaisuha. Ciri-ciri keistimewaan surah ini. Surah Al-Mursalah ini, apa dia ciri keistimewaan dia dan kelebihan dia. Yang pertama, annaha nazalat jumlatan wahidah. Surah ini turun sekaligus. Ayat 1 sampai 50 sekaligus turun. Biasanya dia turun mufarraqah, maknanya berperingkat-peringkat, runcit-runcit, tapi hari ni 1 hingga 50 selalu. Itu dia panggil jumlatan wahidah.
Zakar As-Suyuti bima nazala jam'an la mufarraqan. Dia turun sekaligus, dia tak turun beruncit. Dalil dia, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin. Sedang kami bersama dengan Nabi dalam gua. Di mana gua ini? Gua ini di Mina. Dalam buku Mekah ni saya ada cerita di ketika berada di Mina, dia panggil Ghar Al-Mursalat. Gua Al-Mursalat ada dalam kitab ni. Jadi Nabi kita kata di kita perhabis dulu hadis. Kata Ibnu Mas'ud, kami bersama dengan Nabi dalam ghar, dalam gua, fanazalat alaihi wal mursalati urfa. Turun surah ini. Fa akhaztuha min fihi. Aku terus belajar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda baca, aku belajar dari situ. Wa inna fahu la ratbun biha. Allahu akbar. Wa inna fahu, sesungguhnya mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam basah dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Mana Nabi diulang baca. Fala adri bi ayyiha khatama. Aku tak tahu ayat terakhir dianya fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun atau wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Itu kata Ibnu Mas'ud. Hadis ini rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa ghairuhu wa sahahahu jam'un min al-muhaqqiqin. Baik. Makna dianya kata Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi wahya min ghara'ibil Quran. Ini di antara surah yang menjadi keajaiban Al-Quran karena dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk berada dalam bumi. Maknanya dalam gua. Turun biasa duduk luar gitu ya. Ini turun dalam gua. Ini di antara surah yang pelik. Satu kelebihan dia. Kelebihan yang pertama, yang kedua, Shalla bihan Nabi sallallahu fi akhiri salatin sallaha bin nasi imaman. Allahu akbar. Surah Al-Mursalah inilah surah yang terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat yang terakhir dia jadi imam. Lepas pada itu Nabi sakit, wafat. Mana dalil? Dalil hadis yang diriwayat oleh Ummul Fadli binti Al-Haris. Ummul Fadli binti Al-Haris radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca surah Al-Mursalat fil maghribi. Waktu salat maghrib Nabi kita baca surah ini. Kemudian summa ma shalla lana ba'da hatta qabadahu Allah. Lepas tu Nabi tak jadi imam lagi. Abu Bakar jadi imam sehinggalah baginda wafat. Hadis ini akhrajahu baik. Kisah ini disebut oleh dalam Fathul Bari Ibn Rajab ataupun akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Tanda. Wa fi riwayatin, kata satu riwayat lain kata di Ummul Fadli, innaha yani surah Al-Mursalah la akhir ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqra'u biha fil maghribi. Surah yang terakhir aku dengar Nabi kita sallallahu jadi imam salat maghrib, selepas itu Nabi kita wafat. Allahu akbar. Ini kelebihan dia lah. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Timbul lagi soalan tentang munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan surah ini dengan surah yang sebelumnya. Dalam surah yang Al-Insan, Allah SWT telah memberi janji surga kepada al-abrar dan menjanjikan
azab kepada orang-orang yang zalim, yang jahat di akhir surah Al-Insan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zalimin a'adda lahum azaban alima. Jadi Allah kata orang zalim tunggulah azab yang cukup dahsyat. Kemudian mari surah Al-Mursalat ni, summa aqsama. Allah Ta'ala bersumpah dalam surah ini dengan beberapa makhluk dia, di antaranya para malaikat, bahawa sumpah dengan surah di awal surah ini untuk merealisasikan apa yang Allah Ta'ala janji kepada orang mukmin dengan syurganya, dan janji kepada orang kafir dengan orang-orang yang zalim dengan nerakanya. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah ini beberapa tanda-tanda kiamat. Asyratis sa'ah. Fa idzan nujumu tumisat. Bintang-bintang habis, tak ada cahaya dia. Maknanya mu buat kafir, mu tak percaya dia. Ambillah neraka mu bila berlakunya kiamat. Jadi ayat tu dia panggil berkaitan. Itu yang pertama. Hubungan yang kedua, summa dzakara ta'ala fi suratil insan. Dalam surah Al-Insan yang lepas, Allah Ta'ala sebut sikit je cerita orang kafir. Ingat tak? Satu ayat je di ujung surah. Kita baca in haula'i yuhibbul ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Jadi tidak banyak dia punya sebutan tentang puak-puak kafir fil akhirah. Dan Allah Ta'ala panjangkan cerita tentang orang mukmin dalam surah Al-Insan. Wal amru fi hadhihi surah al-aks. Dalam surah ni terbalik. Apa nak terbalik? Allah Ta'ala akan panjangkan cerita tentang orang kafir, wa ijaz, ringkas tentang orang mukmin. Fa waqa'a bidzalika al-i'tidal baina surataini. Jadi surah Al-Insan untuk orang mukmin panjang, surah Al-Mursalat untuk orang kafir panjang. Jadi bila kita baca surah-surah ni, kita rasa dekatlah. Rabt ataupun hubungan di antara surah-surah itu sangat mantap, sangat rapat. Uslub, gaya bahasa dia, isi kandungan dia. Kerana itu tak ada orang jemu baca Quran, orang malas ada. Kenapa tak baca Quran tu? Jemu puas lah. Oh, tak baca Quran itu kenapa? Malas. Itu ramah. Ini kena kita ni. Baiklah. Adapun maqasidus surah, objektif surah ni, di antara objektif utama surah ini tahwif al-kufar. Nak menakutkan puak kafir, wa tahziruhum anil kufri, dan amaran pada mereka jangan sekali-kali kufur. Siapa dia kufur, berat dia punya seksaan. Di antara isu-isu, ada 5 isu utama disebut dalam surah ini. Yang pertama, al-qasamu ala wuqu'il qiyamah. Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk dia, kiamat pasti akan terjadi. Kiamat pasti akan datang, tidak syak, tidak ada keraguan lagi. Maka Allah Ta'ala sebut beberapa huru-hara hari kiamat supaya kita beringat dan bersiap. 2, al-istidlal ala wuqu'il ba'si. Allah Ta'ala bawa beberapa dalil tentang manusia akan dibangkit semula. Dan di antara ciri-ciri zahirnya kuasa Allah Azza wa Jalla itu penciptaan manusia, bumi dan bukit. Akan disebut dari sini. Yang ketiga, wa'idul mukazzibin. Allah Ta'ala bagi janji buruk azab pada orang yang mendustakan Quran, dan Allah Ta'ala gambarkan sifat bentuk azab yang disediakan kepada mereka di akhirat. Rabi'an, yang keempat, wasfu na'imil muttaqin. Allah Ta'ala gambarkan sifat-sifat orang muttaqin, bagaimana akhir kesudahan mereka dan kemuliaan yang mereka akan terima di akhirat nanti. Khamisan, at-ta'jib, satu keajaiban tentang
orang-orang kafir, bagaimana kerah kepala mereka, degilnya mereka tak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dalam surah ini ada 5 saja, surah pendek, sesuai dengan ada 5 poin yang diperbincangkan dalam ayat ini. Alhamdulillah. Mari kita masuk kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugas. Makhluk apa itu? Ada yang mengatakan uqsimu birriyah. Allah Ta'ala bersumpah dengan angin. Angin yang dihantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada angin yang kuat, ada angin yang biasa sepoi-sepoi bahasa kata orang, ada angin yang ribut, kencang, taufan, yang menakutkan, macam-macam jenis angin. Tengok nota di bawah 1809. Bagi menegaskan bahawa hari kiamat tetap berlaku, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang demikian sifatnya dan tugasnya seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat 1 hingga 6. Tetapi tidak diterangkan jenis makhluk-makhluk itu. Dengan yang demikian, ahli-ahli tafsir memberikan tafsir yang berlain-lainan mengenainya. Ada yang mengatakan mursalah itu angin, satu. Ada yang mengatakan malaikat. Ada pula yang mengatakan bahawa yang tersebut perihalnya dalam ayat 1 hingga 3 ialah angin, 4 hingga 6 malaikat. Jadi ada kata khilaf lah sini. Ada kata ayat 1 hingga 3 tu angin, ayat 4 hingga 6 malaikat. Mari kita tengok satu-satu ayat. Dalam tafsir kata wal mursalati 'urfa ay uqsimu birriyah allati tursalu mutatabi'ah. Aku bersumpah dengan angin yang diutuskan oleh Allah berterusan angin. Mari angin. Kalau tak ada angin tak boleh. Nah, kalau tak ada angin kita jadi orang panggil lemah macam-macam. Waktu itulah ana selalu bergurau. Ana kata kita ni kalau tak ada angin tak boleh. Terutama sekali untuk orang Kelantan lah. Kenapa awak tak pergi tu? Tak pergi majlis tu? Tak belaga angin. Tak belaga angin, tak boleh kira. Oh, tak belaga angin. Wano nampak semangat molek tu? Oh, kena angin molek. Angin juga. Lagi itulah kita ni. Wano berusaha dah tahu pakcik tu? Naik angin. Angin juga. Waktu kita muda-muda dulu, masuk dalam bilik, bau minyak wangi. Sudah tua lah ni, masuk bilik, bau minyak angin. Tidak lagi tu kan? Ada dah. Allah, mula masuk dalam kereta kat frame, bau sedap. Lah ni masuk dalam kereta, penuh dengan minyak angin. Marilah orang jual. Itu dia panggil angin ni. Warna dia tu nampak sombong, angin tinggi tu. Angin. Mana angin ni masalah. Tak ada angin pun tak boleh. Ada lebih angin pun tak boleh juga. Allahu Akbar. Naik angin kita. Baik. Asal daripada kita ambil ringkas-ringkas je. Jadi ada ulama mengatakan bahawa al-mursalat di situ angin. Ada yang mengatakan malaikat. Ada yang mengatakan para rasul alaihimus salatu wassalam. Mursalat mana yang diutuskan oleh Allah. Siapa? Angin atau rasul atau malaikat. Khilaflah situ. Kita ambil ringkas-ringkas je lah, mudah-mudah. Batu dalam tafsir kita ni Al-Muharrar dia tarjih uqsimu birriyah. Allah Ta'ala bersumpah dengan angin. Angin. Jadi ada kata ayat 1 hingga 3 tu angin. Angin ni banyak jenis, kan? Tengok dalam surah Al-Hijri ayat 22 Allah kata wa arsalna riyaha lawaqih. Kami utuskan angin untuk proses pendebungaan. Kahwin pokok tak angin. Oh, kita nak pergi sembuh belaka tak dah. Tak pada angin tiup jadi kahwin dua tu boleh buah. Angin. Jadi angin juga
untuk nak tolak awan, hujan. Dalam surah Al-A'raf ayat 57, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Angin mari tolak awan, kita pun tengok berangi, nak hujan dah tu. Ingat mula angin jugalah yang meruntuhkan bangunan-bangunan, yang membinasakan umat-umat yang yang celaka zaman dulu, macam-macam ada. Baiklah. Yang kedua, fal 'asifati 'asfa, juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Dia kata apa ni? Al 'asifati 'asfa, ar-riyahu syadidah, al-hubub, angin yang kuat. Angin yang kuat. Angin yang kencang. Itu dia panggil asifah. Asifah ni macam ribut lah. Ribut. Itu dia panggil. Ribut. Hak kuat ni, hak duk terbalik kemah ni, dia panggil ribut. Kena? Ni kuat ni, sehari dua nampak. Petai-petai orang duduk bazar, berau mari angin, nyangkak bagi habis. Cabut dia punya kemah-kemah. Jadi Allah Ta'ala lah bantu sahabat-sahabat kita yang kena ujian ni. Kita penceramah ni pun jangan duduk celopah lah kata kat sini. Itulah. Orang suruh kita tadarus Quran, dia pergi bazar, jangan. Dia cari rezeki. Tidak salah pun dia berjual. Yang salahnya orang beli, tak erti. Tak pandai timbang. Banyak mana nak makan. Jadi pembazar itu berlaku. Baiklah. Fal 'asifati 'asfa ay ar-riya' asyadidatil hubub, angin yang kencang. Jadi angin itu banyak jenis dia tu, ada angin slow-slow, ada angin kuat. Pasal itulah Nabi SAW bila tengok angin kuat, dia kata Allahumma ja'alhu riyahan, ya Allah jadikan angin-angin. Jangan jadi rih. Kalau rih satu angin kuat tu, kalau angin tu habis. Kalau angin terpecah, sedak kita. Tiup, ini bertiup secara orang panggil tidak besar tu. Ni pula kalau kita duduk di bukit-bukit tempat air terjun, dia panggil kepala air pula. Ni kepala angin. Macam-macam. Bala tu hewak mari ni macam pelbagai. Kita yang pergi tempat-tempat peranginan, tempat-tempat air terjun ni, lata dia panggil lata ni. Hati-hatilah. Orang kata kalau lepas hujan jangan pergi, nanti turun kepala air tu, berapa orang dah. Peristiwa-peristiwa yang menyayatkan hati, mati tu ramai kan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi pada ayat kita lah. Dia bicara ke lain. Wan nasyirati nashra, dan demi makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sungguh-sungguhnya. Apa dia makhluk ini? Makhluk ini dalam tafsir saya ni dia kata wa uqsimu bil malaikati allati tanshuru ma dubbirat ala nasri. Aku bersumpah dengan malaikat yang telah menyebarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disebarkan. Hanya malaikat. Dia kata aku bersumpah dengan malaikat. Jadi ada ulama kata ayat ini malaikat. Ada yang kata benda lain. Wallahu a'lam. Jadi pendapat yang rajih dalam Ibnu Ashur kata annal mursalat wal asifat sifatan lirriyah. Mursalat, asifat maknanya angin biasa dengan angin kencang, itu semua tu untuk angin sifat angin. Ayat yang ketiga wa annama ba'daha sifatul lil malaikah. Bermula ayat 3 ni 4 5 6 itu untuk malaikat. Wallahu a'lam. Itu kajian daripada Syekh Ibnu Ashur. Jadi kita perhatilah, tengok makna-makna dia. Maknanya kalau kata yang ketiga ni malaikat. Malaikat yang menyebarkan maklumat yang telah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang keempat, fal fariqati farqa, serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. Apa dia kata? Fal fariqat ay fal malaikatul lati ta'ti, malaikat yang bawa maklumat
ilmu yang memisahkan di antara hak dengan batil. Siapa dia kalau kita tengok sini? Sudah pasti Jibril alaihissalam. Dia yang bawa wahyu kepada para anbiya. Jibril ini bukan kerja jumpa nabi ya. Semua nabi lain dulu semua melalui Jibril alaihissalam yang bawa wahyu yang memisahkan di antara hak dengan batil. Yang memisahkan antara hak dengan batil. Lagi ada juga yang mengatakan fal fariqatu awan, wallahu alam. Panjang. Kita ambil hak mudah-mudahlah, senang tuan-tuan nak faham. Daripada ayat ini kita pergi pada malaikat. Ayat 5. Fal mulqiyati zikra. Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada manusia. Fal malaikatul lati tuballighu rusulallah. Malaikat yang telah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah yang memperingatkan mereka tentang perkara yang hak, yang mesti diperjuangkan, yang mesti diamalkan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kerja malaikat berlaku. Ayat 5, uzran au nuzra, untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang engkar derhaka. Jadi dipanggil uzran, ay wazalikal wahyu yang dibawa oleh malaikat itu untuk menegakkan hujah ke atas makhluk-makhluknya dan memberi amaran kepada mereka tentang azab-azabnya bagi orang yang kerah kepala tak dengar kata. Orang kerah kepala tak dengar kata, cari penyakit dia. Semua sumpah-sumpah tadi Allah nak nyatakan satu perkara ya, yang besarnya, yang utamanya. Ayat 7. Innama tu'aduna lawaqi'. Sumpah demi sumpah. Angin, malaikat, besar-besar belaka tu. Sesungguhnya segala yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu tetap akan berlaku. Jadi innalladzi tu'adu, Allah Ta'ala janji nak bangkit semula. Allah Ta'ala janji nak hisab, hitung kira-kira. Allah Ta'ala janji nak beri balasan kepada semua yang baik, yang buruk. Lakainun la syakka fi dzalik, akan berlaku, tidak ada sebarang syak, keraguan padanya lagi. Jadi kita kata alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah ni, bila Tuhan bersumpah nak menguatkan hujah bahawa kiamat akan berlaku. Bila berlakunya kiamat, hari pembalasan akan berlaku. Setiap orang yang buat baik atas dunia ni dapatlah dia, dan yang tak baik atas dunia ni celakalah dia, wal iyazu billah. Tamatlah kita para jemaah ayat 1 hingga 7 secara ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah. Oleh kerana ayat ni tak banyak isu. Isu dianya angin, malaikat, kiamat. 3 saja. Maka kita ambil yang pertama, wal mursalati urfa. Allah Ta'ala hantar mari utusan dia urfa, berturut-turut. Urfa mana berturut-turut. Maka ulama mengatakan al-irsalu naw'an. Benda yang Tuhan hantar itu 2 kategori. Allah Ta'ala hantar dalam bentuk agama, dalam bentuk keagamaan yang diredainya, yang disukainya, seperti Allah hantar mari malaikat kepada Nabi, kepada Rasul. Maka Rasul telah menjalankan tugas, menyampaikan kepada umat dia, itu dia panggil utusan dari sudut agama. Maka Allah Ta'ala hantar mari malaikat dan lain-lain. Satu lagi dipanggil utusan dari sudut umumnya, seperti Allah Ta'ala hantar mari malaikat jaga kita. Dia panggil hafazah. Malaikat jaga kita 2 kali sehari shift ni. Yang malam tadi dah naik subuh ni, naik ke langit. Hak jaga kita tengah hari ni dia akan tukar shift asar nanti. Itu kerja malaikat tu naik, duk jaga kita. Satu lagi
Ada jenis yang Allah Ta'ala tak suka, seperti Allah Ta'ala hantar malaikat, Allah Ta'ala hantar mari syaitan untuk menyesatkan puak-puak kafir. Itu wa inna syayatin la yuhuna. Syaitan-syaitan itu beri wahyu sama-sama dia ke puak kafir. Na'udzubillah. Itu yang pertama dari sudut mursalat. Allah Ta'ala hantar mari. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut di sini wal asifatu asfa, angin ribut, angin kencang. Maka al asifah ini cabang kepada wal mursalat. Mursalat itu angin biasa, hak ni angin yang kuat. Jadi ada juga yang mengatakan mursalat itu iaitulah malaikat. Dia gini ya, sama ada yang tafsir angin atau malaikat, dua-dua tu kencang, laju. Jarak di antara langit dengan bumi ni dekat ke jauh? Jauh ni. Macam mana malaikat boleh tu kasih turun naik, turun naik, turun naik? Maknanya kencangnya pergerakan malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala ciptakan dia makhluk yang boleh bergerak pantas. Dia boleh naik, turun. Kerja dia nak naik langit, turun ke bumi. Kita ni naik sekali turun, tak tahu duduk mana. Naik tangga rumah pun pernah. Tak, malaikat naik ke langit. Maknanya dia panggil, dia punya pejabat dia duduk di langit. Tapi dia kerja di bumi. Kemudian dikata yang ketiga, faedah yang ketiga, wan nasyirati nashra, makhluk yang menyebarkan pengajaran. An-nashru maknanya sebar. Sebar, lawan dia tutup. Kenapa Allah Ta'ala banyak guna wan nasyiratu untuk nak mengatakan bahawa wahyu Allah Ta'ala itu tersebar. Disebarkan oleh malaikat kepada Rasul, Rasul sebar kepada umat dia. Jadi tak boleh orang mari di akhirat esok kita tak tahu. Tak tahu pada Muhammad, tak tahu pada Nabi, tak tahu pada Quran. Jadi jawab dia, di saat benda ni sudah tersebar luas, maka mereka yang nak nafikan benda tu sukar. Sebab apa sukar? Allah Ta'ala ada sedia, mu ni masih lagi nak menafikan benda-benda kita tak boleh lah. Saya tak tahu. Dia gini kaedah. Satu dia panggil al-azar bil jahli. Maknanya satu keuzuran dengan sebab tak tahu. Itu dimaafkan. Contohnya orang ni baru masuk Islam. Dia tak tahu semaya itu wajib, dia tak semaya. Tak berdosa lagi sebab dia tak tahu. Tapi kita kena ajarlah dia contohnya. Atau dia tahu solat tu wajib tapi nak semaya tak erti. Fatihah pun tak pandai baca. Itu dia panggil al-uzru bil jahli. Tapi kalau hak sudah beranak dalam rumah orang Islam, umur sudah 50 tahun, 60 tahun, tak erti baca Quran, nak jawab apa depan Tuhan? Nak kata saya tak erti baca Quran, ya Rabbi, mu beranak atas rumah orang Islam. Mak mu, tok imam kapo mu, hari-hari baca Quran. Ni pula pakat duk berlomba, pula pakat duk besar ke speaker masjid contohnya. Ketujuannya nak suruh orang dengar sana sini. Orang tak dengar juga. Dalilnya tak mari semaya pun, walaupun azan kuat. Tapi kita nak kata tak ada hujah lagi, kita tak lah. Makna orang yang sudah beranak di dalam negara Islam mengatakan dia tak tahu, tidak diterima. Yang tak tahu tu untuk orang yang memang orang-orang duduk barak macam Jepun, tak tahu berapa tu, sembah berapa benda pokok dia tu. Jadi kita kena sampaikan. Maknanya risalah sudah tersebar, tiba-tiba dia tak tahu. Itu dikira satu kesalahan. Tapi kalau orang baru masuk Islam tak erti nak semaya, kita kena ajar, itu dipanggil uzur kerana baru masuk Islam. Al-uzru bil jahli. Habis dah kita. Yang keempat, fal mulqiyati zikra, lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan kepada manusia. Siapa dia tu? Al-ilqa'u mu'abbarun an tabligh. Maknanya kerja malaikat, kerja Nabi, kerja Rasul menyampaikan kepada manusia. Jadi malaikat ni kerja dia orang. Pergi mari. Ada malaikat kerja dia panggil sayyahin, malaikat peronda. Malaikat peronda ni dia jalan. Dia raung tengok, buat apa tu?
Dia mari tengok ni, ada ni sini. Oh, Abu Anas duk baca Quran, duk tafsir. Berapa orang ada? Dia tengok berapa orang ada. Semua laporan ni, nama-nama tuan-tuan ni dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Diberi laporan kepada Allah Azza wa Jalla bahawa fulan bin fulan duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala kata, tulis ke mereka ni duduk menuntut ilmu. Kebetulan ada di hujung ni. Mari hok ngatuk ni. Mari tupai bersandar di masjid. Tak ngaji pun dia je. Buka Quran pun duduk tu dah. Malaikat tanya pula, ya Rabbi, hok ni lagu mana ni? Hok mari tidak nak mengaji ni mari duduk sandar belakang. Lagu mana nak buat? Detailnya laporan malaikat. Maklumat detail. Contohnya kita kata, orang tu mari nak jumpa ustaz, nak minta tolong apa-apa, ataupun nak jumpa apa imam ke, nak ajak, nak suruh isi barang kahwin anak dia ke mana. Mana dia bukan mari nak ngaji, tapi dia duduk dalam majlis juga. Malaikat tanya, ni macam mana orang ni? Allah kata apa? Haula'i qaumun la yashqa bihim jalisun. Puak-puak duduk mengaji tu tak bakhil lah. Kalau dia tu duduk dengar juga, walaupun dia tak mengaji, tapi dia dengar orang kuliah, letak pahala dia sekali dengan penuntut ilmu juga. Kelebihan besarnya penuntut ilmu. Ini dipanggil malaikat sayyahin. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, banyaklah bagi salam pada aku, berselawat pada Nabi SAW, malaikat peronda ni akan mari. Dia dengar kita wisalah ke Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin. Malaikat ni bawa salam kita kepada Nabi di Madinah. Malaikat sayyahin. Automatik dia pergi. Jadi itu dia panggil kerja malaikat. Lo ni kita tak ada malaikat dah, dia kita sendiri dah pula. Nah, buat kebajikan pakai tulis Facebook lalu. Laporan rekod baru sudah semaya sunat. Baru sudah khatam Quran. Baru sudah menangis di depan Kaabah. Tak ada kau malaikat, dia ke dia sendiri. Ni dekat-dekat raya ni, cerita baru pula ni. Dah berselfie dengan batu nisan nenek. Cucu mari pegang batu nisan nenek, prank ambil gambar. Tanda cucu yang baik. Baik pokokmu. Dah pergi kubur mak nenek untuk ambil gambar. Lah nenek dia bukan awak hari bunga, pacok bunga lah. Orang dalam kubur bukan nak bunga, bukan nak gambar, bukan nak selfie. Dia nak doa daripada anak cucu kepada mereka. Tapi apa boleh buat? Kita nak cabar kerja malaikat hari ni, habislah dia. Baiklah. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata uzran au nuzra. Allahu akbar. Untuk menghapuskan kesalahan orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya dan untuk menakutkan orang yang derhaka, maka ulama tadabbur kata ayat ini tamamul adli, sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla. Betapa ihsannya, belah kasihannya Allah kepada hamba dia. Kita ni manusia, pasti ada salah. Tak ada manusia yang tak bersalah. Betul ke tidak? Tapi kalau kita taubat, kita istighfar, mari bulan Ramadan ni, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita akan menangis di hadapan Allah. Ketika itu Allah Taala akan delete balik kisah ni. Dalam khutbah malam saya tanya soalan, kenapa Nabi pilih lafaz Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pengampun, suka mengampunkan hamba-Mu, fa'fu anni, hapuskanlah kesalahan. Kenapa Tuhan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata Allah innaka ghafur, ya Allah engkau ni pengampun. Tapi kenapa dia pilih al-afu? Ulama hadis panjang berbincang tentang lafaz al-afu dengan al-ghafur. Dia kata, tanda ni pelajar-pelajar, al-ghafur dengan makna Allah Ta'ala akan hapuskan, maafkan. Jadi boleh jadi kita maaf tapi benda tu ada situ. Kata orang, saya salah dengan awak, maaflah. Tapi luka tetap berparut, ibarat gitulah. Maknanya maaf. Tapi ada kesan, ada tanda dia. Tapi kata al-afu bermakna al-izalah, hilang terus. Maaf, kalau kata Allah ma'afu anni, maafkan saya, maknanya kita delete terus dalam hati kita tu perasaan nak marah, benci, tak suka, tak ada.
Itu perbezaan dari sudut bahasanya. Maknanya bila kita kata ya Allah afu anni, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau Maha Pengampun. Al-afu suka dengan keampunan, hapuskanlah. Jadi dikata al-afu dengan makna delete dosa-dosa kita yang lepas, yang kita telah bertaubat, kita telah menyesal, kita telah insaf. Jadi kita minta Allah Taala hapuskan rekod yang lepas-lepas. Maknanya al-afu lebih umum daripada al-ghafur. Ghafur itu maaf dah. Tapi mungkin dalam rekod ada. Cuma Tuhan kata dimaafkan. Yang ni rekod hilang terus. Jadi anda sebut hadis Nabi SAW beritahu, orang-orang yang melakukan dosa-dosa di atas dunia dulu, bila mereka bertaubat di akhirat esok, kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah akan beri sijilat, rekod amalan. Jadi rekod amalan kita baca, dosa-dosa kecil ada, dosa besar hak sudah ditaubat tak ada rekod. Jadi bila si hamba Allah Ta'ala yang tanya, ya Rabbi, aku nak tengok mana dosa besar aku. Allah kata apa? Hei hamba aku telah sembunyikan dosa ni atas dunia, mu tidak ditangkap, kamu tak kena hudud, kamu tak kena. Di atas dunia dulu kamu telah bertaubat, telah mohon al-afu, maka hari ini aku hilangkan kesalahan kamu itu. Itulah di antara ihsan, tamamu adli wa ihsanihi, sempurnanya keadilan Allah dan ihsan kasih sayang Allah kepada kita. Cuma kita yang kadang-kadang sombong, tak mau istighfar, tak mau bertaubat, tak mau nak berat mulut nak kata Rabbighfirli wa tub alayya. Tengok di antara bacaan Nabi 100 kali, ketika Nabi SAW setiap duduk dalam satu majlis, sahabat kata kita dengan Nabi kita istighfar 70, ada kata 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya. Kata belakang Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunkan dosa aku, terimalah taubat. Nabi tak berdosa, coba dia ajar untuk kita. Jadi kita nak kata hak ni berat mulut, astagfirullah. Bagaimana keadaan kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Kemudian Tuhan kata dalam ayat ni au nuzra, ataupun ingat molek, kalau kamu tak dengar juga, tak hirau juga, maka terimalah balasannya. Maknanya itu keadilan. Maknanya Allah dah beri amaran, dah beri peringatan, tiba-tiba kamu tak hirau juga, maka bukan salah aku, itu adalah salah kamu. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula ayat 8 sampai ke ayat 15 insyaAllah.